Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke perbincangan kita pada hari ini, iaitu bertajuk lakuan motor dan juga lekuk prestasi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Salihuddin kerana telah memberikan kami peluang dan ruang untuk kami membuka satu perbincangan di mana kami dapat berinteraksi ataupun bertukar-tukar pendapat bersama dengan PJ1 dan PJ2. Jadi saya akan memperkenalkan pembentang saya yang pertama, iaitu Muhammad Asfar bin Azri, berasal daripada Kuala Terengganu, dan option dia ialah 5 PSMP PJ1. Jadi saya akan menerangkan tentang pembentang yang kedua, iaitu Cik Nur Hafizah, berasal daripada Pahang, dan juga 5 PSMP PJ1. Dan pembentang kita yang ketiga, iaitu Nurul Mardiani binti Abdul Rahman, berasal daripada Kuala Nerang, Kedah, dan juga merupakan pelajar 5 PSMP PJ1. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang lakuan motor, di mana lekuk prestasi ini memainkan peranan yang amat besar di dalam lakuan motor. Jadi untuk itu saya akan membentangkan sedikit tentang definisi berkaitan dengan lakuan motor ini, iaitu lekuk prestasi. Jadi menurut McGill tahun 1989, kemampuan individu untuk mempamerkan perubahan dan peningkatan yang kekal dalam kemahiran motor hasil daripada praktis atau pengalaman. Di sini kita dapat lihat kemampuan individu ini dia akan mempamerkan perubahan sekiranya kita kekal dalam kemahiran motor tu, kita still ada praktis ataupun kita belajar daripada satu pengalaman. Di situ kita akan dapat mempertingkatkan kemampuan individu seseorang dengan hasil daripada praktis dan juga pengalaman. Baiklah, bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Ini umpama setiap atlet akan melakukan praktis ataupun latihan di mana mereka akan menentukan kadar latihan mereka untuk mereka capai ke tahap peak untuk setiap pertandingan. So jadi tanpa membuang masa, kita akan lanjutkan bincangan kita dengan pembentang utama, iaitu silakan Saudara Asfar untuk membincangkan sedikit tentang apa yang anda dapati pada hasil. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Muhammad Nakib. Okey, saya akan pergi kepada lengkuk pembelajaran. Okey, apa itu lengkuk pembelajaran ini? Ialah perubahan dari segi keupayaan, kawalan dan prestasi motor boleh digambarkan melalui lengkuk pembelajaran, kemahiran dan prestasi motor. Okey, sebagai contoh, kita tengok biasanya lengkuk pembelajaran ni kita akan nampak macam dalam bentuk graf biasanya. So bila kita nampak tu mengikut jenis, kita akan nampak daripada dia start sampai dia habis lengkuk-lengkuk pembelajaran tu. Okey, ada 4 ciri-ciri lengkuk pembelajaran ni, yang terdiri daripada lengkuk cekung, lengkuk cembung, lengkuk linear ataupun lurus, dan yang terakhir lengkuk ogi. Okey, saya akan serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Baik, itu sedikit yang kita dapat tahu mengenai 4 ciri lengkuk tu apa yang ada. Jadi kita dah dengar ada cembung, ada lurus, ada cengkung, semua kan. So jadi untuk kita lebih mendalami sesuatu lengkuk itu, so saya akan serahkan kepada Cik Pijah untuk membicarakan sedikit tentang apakah lengkuk yang anda terangkan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Saya akan menerangkan berkenaan dengan 2 jenis lengkuk, iaitu lengkuk lurus dan lengkuk cembung. Okey, yang pertama adalah lengkuk lurus, iaitu dikenali sebagai lengkuk linear juga. Okey, lengkuk pembelajaran ini menggambarkan prestasi yang seimbang sepanjang proses pembelajaran. Semakin banyak praktis yang dilakukan, maka semakin tinggi kesan pembelajaran yang diperolehi. Okey, contoh yang boleh saya berikan adalah dalam kemahiran menjaring bola keranjang, semakin banyak latihan yang dilakukan, semakin mahir seseorang individu tersebut. Okey, di sini kita dapat lihat ada seorang pemain bola keranjang, iaitu Saudara Kimi. Jadi kalau setiap petang dia akan melakukan aktiviti kan, untuk apa? Praktiskan untuk buat latihan. Jadi apabila dia buat latihan tu, maka dia punya kemahiran tu makin meningkat harganya. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan lengkuk cembung, iaitu negativity. Yang itulah kan. Okey. Okey, lengkuk pembelajaran ini dia menggambarkan peningkatan prestasi yang tinggi di awal proses pembelajaran dan kadar peningkatan yang beransur kurang pada
hujung proses tersebut. Okey, ketika awal praktis, pelatih mengalami peningkatan pembelajaran yang mendadak sehingga ke kemahiran asas. Okey, lengkuk cembung ni juga contoh dalam permainan tenis, kemahiran memukul boleh diperolehi dengan kadar yang cepat. Selepas tahap ini, penguasaan kemahiran memukul ataupun stroke dengan laju dan terkawal berlaku dengan kadar yang perlahan. Okey, sebelum tu saya lupa nak tunjukkan berkenaan dengan lengkuk linear. Okey, dia ada perbezaan lengkuk linear dengan lengkuk cembung. Kalau lengkuk linear, dia straight je. Dia macam naik straight. Kalau lengkuk mendadak. ya. Betul. Dia straight je lah, macam bukan ke bawah tapi ke atas. Okey, kalau lengkuk cembung pula, dia ada macam bengkok sikit. Dia naik tapi dia bengkok sikit ke atas. Dia macam mendatar. Apabila naik ke atas. Ya, betul. Betul saudara Adam. Kiranya lebih bagus untuk linear daripada lengkuk ni kan. Sebab linear tu dia menegak terus ke atas, linear dia terus shoot. Dia macam kalau yang cembung ni dia akan naik secara perlahan, secara berangsur-angsur. Kemudian bila dah sampai tahap optimal tu, dia akan mendatar. dia akan datang. Kalau Maknanya tu maksimum dia. dia berbeza kan dengan lurus dan cembung tadi. Okey, dapat beza. Okey, saya serahkan kembali kepada tuan pengurusi kita. Okey, baiklah. Sedikit kita telah dapat informasi daripada Encik Pija, iaitu tentang graf yang lurus dan graf yang cembung. Cembung. So jadi kita dapat tengok yang lebih bagus antara dua tu graf yang lurus linear, sebab dia terus mendongak ke atas untuk pergi lebih jauh. Tetapi berbanding dengan lengkuk cembung, dia agak mendatar di pertengahan jalan tu, dan dia akan flat kan. Jadi di situ kita dapat lihatlah di mana antara lengkuk tersebut yang lebih better daripada lengkuk yang lain. So, jadi ada lagi dua lengkuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. So jadi saya nak bagi kepada Hana Gadisha kita, Nurul Madiani, untuk membincangkan lagi dua lengkuk. Apakah dua lengkuk itu? Nurul Madiani. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Saya akan menerangkan lagi dua lengkuk, iaitu lengkuk cengkung dan juga lengkuk ogif. Lengkuk cengkung ni pembelajaran menggambarkan peningkatan prestasi yang sedikit dari awal pembelajaran dan meningkat mendadak dialami pada hujung proses pembelajaran tersebut. Contohnya menguasai kemahiran asas berenang seperti teknik pernafasan, mengambil masa yang lama. Bila dia belajar daripada satu kemahiran kepada satu kemahiran yang lain. Contoh kalau dia belajar teknik pernafasan kan mengambil masa yang lama kan. So dia akan mendatar di bawah. Lepas tu teknik berenang macam kuat lentar ke, gaya bebas ke, dia akan berlaku peningkatan. Boleh kita lihat pada graf cengkung di mana, okey, yang ni contoh dia, dia belajar teknik pernafasan dulu. Sebab dia ambil masa yang lama, so dia mendatar di bawah. Lepas tu bila yang meningkat ni, seperti gaya bebas yang lain. Ni contoh dia. Yang seterusnya adalah lengkuk ogif. Lengkuk ogif ni adalah pembelajaran menggambarkan peningkatan prestasi yang berlaku melibatkan kombinasi ciri-ciri lengkuk linear, cembung dan cengkuk sepanjang proses pembelajaran. Ogif ni dia menggabungkan ketiga-tiga lengkuk, iaitu lengkuk linear, lengkuk cengkung dan juga cembung. Contohnya kemahiran gimnastik. Maksudnya kita boleh tengok graf ni kan, dia ada mula dia macam linear kan, dari awal linear, lepas tu dia berlaku cengkung sebab dia ada mendatar di bawah kan. Lepas tu ada cembung pula sebab dia lengkuk ke atas. Gabungan antara tiga-tiga jenis lengkuk menjadinya Jadi macam tu kan. okey. Itu saja daripada saya. Baiklah. Itu lagi dua tambahan mengenai lengkuk. So, jadi terdapat 4 jenis lengkuk yang kita perlu ketahui di dalam lakuan motor, iaitu lengkuk prestasi ni. So jadi yang seterusnya saya akan meneruskan lagi dengan pembelajaran kemahiran motor ni dipengaruhi oleh beberapa pemberi ubah, iaitu perbezaan individu dan juga pemindahan pembelajaran. Baiklah, kita akan tengok apakah huraian tentang mengenai apa yang saya katakan tadi. Jadi saya minta saudara Asman untuk menerangkan sedikit. Saudara Asman. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pengurusi Majlis. Kita pergi kepada perbezaan individu. Okey, pemboleh ubah perbezaan individu adalah
berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Flashman. Flashman ni adalah tokoh dalam lengkuk motor ni. Okay. Dalam aspek kebolehan motor, boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan olehnya. Yang pertama, keupayaan persepsi motor, dan yang kedua, kecekapan fizikal. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih Saudara Asfar. Itu adalah penerangan yang sangat baik. Kita dapat menemui info yang agak bagus. Jadi saya akan meneruskan dengan Cikgu. Ada apa-apa yang nak ditambah? Okey, saya akan menambah berkenaan dengan keupayaan persepsi motor. Tadi Saudara Asfar ada sebut ada dua kan? Ya. Okey, saya akan terangkan berkenaan dengan keupayaan persepsi motor dahulu. Okey, yang pertama adalah kadar kawalan kebolehan. Okey, yang pertama kadar kawalan. Okey, kebolehan mengubah suai kelajuan tangan dan kaki supaya selaras dengan respon persekitaran. Sebagai contoh, seorang pemain badminton yang menukar rentak permainan dari pukulan balas secara tiba-tiba dapat mengelirkan pihak lawan. Okey. Sekejap Okey, yang kedua adalah ketetapan kawalan. Okey, yang kedua adalah ketetapan kawalan. Dia merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan. Contohnya seorang penerjun dapat mengawal postur tubuh badan dia. Maksudnya dia dapat kawal dengan lebih tepatlah kiranya. Okey. Yang ketiga adalah orientasi respon. Okey, orientasi respon ni dia merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan persekitaran. Contohnya, keupayaan penjaga gol bola sepak untuk mengurangkan sudut penjaring bagi menjaringkan gol, dan keupayaan pemain badminton untuk memberikan respon yang paling berkesan daripada pelbagai pilihan respon yang ada. Okey, seterusnya adalah masa reaksi. Okey, dia merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan. Contohnya, masa yang diambil oleh seorang pelari 100 meter untuk memulakan larian selepas mendengar tembakan permulaan. Yang selanjutnya adalah kelajuan pergerakan tangan. Okey, penerangannya adalah keupayaan jari dan pergelangan tangan dalam melakukan pergerakan alternatif dengan pantas. Contohnya, seorang pemain badminton boleh melakukan pukulan kilas dengan laju dan tepat ni. Dia punya pergerakan ni, tangan, jari dan tangan, pergelangan tangan dia. Itu dipanggil adalah kelajuan jari dan pergelangan tangan. Okey, yang seterusnya adalah ketegapan tangan, iaitu keupayaan untuk mengubah kedudukan tangan dengan tepat supaya dapat meminimalkan kekuatan dan kelajuan. Sebagai contoh, seorang pemain tenis melakukan hantaran kilas. Ketegapan tangan ni yang tegak untuk melakukan hantaran kilas membantu meminimalkan tenaga. Okey, yang seterusnya adalah ketangkasan manual. Okey, ketangkasan manual ni keupayaan pergerakan keseluruhan bahagian tangan memanipulasikan alatan yang bergerak laju. Sebagai contoh, seorang pemain itu melakukan teknik yang lebih tangkas dalam setiap sesuatu aktiviti. Okey, saya serahkan kepada tuan pengacara majlis. Baiklah, di situ kita dapat lihat beberapa keupayaan yang mampu dilakukan sekiranya kita mempunyai, boleh ubah kebiasaan individu yang kita dapat tengok melalui klasifikasi yang berbeza. So, jadi saya akan teruskan dengan saudara Asfar. Okay, nak saudara Asfar ada sikit maklumat yang hendak ditambah ataupun dikongsikan bersama kami? Saya akan huraikan sambungan pada yang dibentangkan oleh Cik Hafizah. Okey, kita pergi kepada kecekapan jari. Okey, kecekapan jari ini merupakan keupayaan jari memanipulasi objek-objek kecil. Sebagai contoh, penggunaan jari-jari dalam permainan dart dan pitching dalam softball. Okey, maknanya kita secara kasarnya kita memerlukan kemahiran motor halus, iaitu jari kita. Contoh kalau kita main dart, walaupun kita nampak dart tu kita balik macam tu je, tapi sebenarnya dia ada teknik-teknik dia. Dia ada macam dia gerakkan sikit, dia twist sikit, supaya dart tu pergi dengan lebih baik lah.
Okey. Kemudian ketegapan tangan, iaitu keupayaan untuk mengubah kedudukan tangan dengan tepat supaya dapat meminimalkan kekuatan dan kelajuan. Sebagai contoh, seorang pemain tenis melakukan hantaran kilas. Ketegapan tangan yang tegak untuk melakukan hantaran kilas membantu meminimalkan tenaga. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita menggunakan teknik yang kurang tepat ataupun teknik yang tidak begitu baiklah, kita memerlukan tenaga yang lebih apabila kita buat sesuatu. Kalau yang saya bagi contoh tadi dalam sukan tenis, kalau dari segi sukan macam seperti badminton apa semua, bila kita lakukan teknik memukul backhand dan sebagainya, kita memerlukan teknik yang tepat. Jika teknik tersebut tidak tepat, kita boleh nampak buat 2-3 kali dah jadi penat dah. Tangan dah mula rasa lesu kan, fatty kan. So ketegapan tangan ni perlulah. Apabila kita buat, pergi sekali hayunnya, dah bola tu pergi jauh kan. Okay. Kemudian kelajuan jari dan pergelangan tangan, iaitu keupayaan jari dan pergelangan tangan dalam melakukan pergerakan alternatif dengan pantas. Sebagai contoh, seorang pemain badminton yang boleh melakukan pukulan kilas dengan laju dan tepat. Okay, yang ni kita nampak dari segi tangan dia, dari segi jari dia. Bila dia pegang raket tu pun, dia nak pukul bola tu, nak hit bola tu, kita nampak dia gerakkan macam tu je, dah pergi bola tu. Dia tak perlu lipas kuat-kuat. Maknanya kat situ Just main pergelangan tangan dia. Maknanya kalau dia main dari segi macam netting ke apa semua kan, dia play netting apa semua tu, dia gerakkan pergelangan tangan sikit apa semua je, dia bola tu terus cantik, terus fleksibel lah. Betul. Kemudian membidik dan mensasar. Okey, yang ni biasanya sukan sasaran lah. Iaitu kebolehan membidik atau mensasar suatu objek dengan tepat menerusi pergerakan pantas. Sebagai contoh dalam acara menembak, memanah dan menjadikan bola atau bola keranjang. Okey, kalau dari segi sukan menembak, contohnya kalau sasaran tu bergerak. Kalau sasaran tu statik, mungkin dia cuma perlu sasarkan dan tegak saja tangan. Tapi in case sasaran tu tengah bergerak, maknanya diperlukan kelajuan. Maknanya diperlukan macam batasan lah untuk dari segi koordinasi dan sebagainya. Macam anda sendiri, saya dapat tahu yang anda bermain e-sport PUBG kan? Jikalau anda bermain game PUBG tu, adakah sama masa reaksi di dalam game dan juga masa reality? Di mana enemy dalam tu saya tahu sebab saya pun pernah main. Jadi dia bergerak, jadi agakkan awak tu untuk awak hit kepada enemy tu, adakah sama seperti membidik dan mensasar? Sebenarnya dari segi koordinasi apa semua tu, dia sebenarnya lebih kurang. Sebab dalam e-sport juga sasaran tu bergerak. Di luar juga sasaran juga bergerak. So dari segi koordinasi mata, jari, tangan dan sebagainya, dari segi orang cakap refleks ataupun rangsangan kita tu, kita memerlukan kemahiran yang tinggi lah untuk mengenai sasaran tu. Maknanya Kita selalu praktis. betul, dari segi tajam selalu berlatih lah. Latihan itu penting. Okay. Maknanya kalau kita nampak dari segi orang cakap apa, dari segi masa tu, timing tu kena betul. Timing tu kena betul. Contohnya ada juga kalau dari segi sukan menembak, sasaran tu belum sampai tapi dia dah aim ke depan. Dia dah aim ke depan dan dia tembak ke depan tu, bila sasaran tu lalu je akan sampai. Kena. Maknanya dari segi timing lah. Dari segi timing. Dari segi timing itu agak baik. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Pengurusi Majlis. Okey, baik. Begitulah sedikit kita dapat bincangkan tentang keupayaan persepsi motor ni. So jadi dah terlalu banyak kupas, iaitu saudara semua telah kupas banyak, dan kita pun dapat informasi yang begitu padat sekali mengenai hasil daripada pembincangan kita tadi. So jadi saya akan teruskan dengan kecekapan fizikal. Saudara Madya ni ada tambahan untuk kecekapan fizikal? Okey, semestinya saya ada berkaitan dengan kecekapan fizikal. Kecekapan fizikal ni dia ada banyak, yang antaranya adalah kekuatan statik, dinamik, eksplosif, bahagian anggota atas, kelenturan statik, kelenturan dinamik, koordinasi atas, keseimbangan asas dan juga daya tahan.
Kecakapan fizikal ni dia lebih kepada individu lah. Oh. Dia lebih kepada contoh macam seorang ni, contoh macam saya, contoh kalau saya ibaratkan saya bermain gimnastik, jadi kelenturan estetik ni saya perlu ada, contoh macam ni. Betul. Okey. Baik. Boleh siasat. Baiklah. Terima kasih kepada Andy kerana telah memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan kecakapan fizikal. Jadi saya akan masuki pemindahan pembelajaran, di mana pun boleh ubah pemindahan pembelajaran merujuk kepada kesan kemahiran sedia ada ke atas kemahiran baru yang tak dipelajari. Situasi pemindahan pembelajaran boleh dilihat apabila pun boleh ubah pengalaman pembelajaran lepas mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Di mana kita dapat pemindahan pembelajaran ni, dia merujuk kepada kesan kemahiran yang sedia ada. Contohnya ke atas kemahiran baru kita nak belajar. Contoh kemahiran lama tu kita nak build up untuk kemahiran yang baru. So jadi kemahiran yang lama tu kita akan gunakan untuk kita dapatkan kemahiran yang baru. So, jadi macam itu. So, jadi pemindahan pembelajaran ni dia terdapat ada beberapa jenis, iaitu jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum ialah pemindahan positif, pemindahan negatif dan pemindahan sifar. Ini daripada hasil carian saya. So, jadi saya akan berikan kepada pembentang ketiga, Nur Madani juga. Saya rasa dia agak mahir dengan pemindahan pembelajaran. So, jadi Nur Madani boleh tak explain sedikit tentang pemindahan, apakah jenis-jenis pemindahan ini dan apa kegunaan dia ataupun apa fungsi? Okay, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Okey, seperti yang diterangkan oleh Pengurusi Majlis tadi, terdapat 3 jenis pemindahan, iaitu pemindahan positif, pemindahan negatif dan juga pemindahan sifat. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai pemindahan positif. Pemindahan positif ni merujuk kepada situasi di mana kemahiran yang sedia ada membantu pembelajaran kemahiran yang baru. Contohnya, dalam permainan badminton dan tenis di mana kemahiran pukulan tepat, dalam permainan badminton boleh mengganggu kemahiran pembelajaran pukulan kilas dalam tenis. Mana dia mempunyai kaitan antara satu sama lain. Dia akan membantu juga mengganggu proses pembelajaran tersebut. Ini adalah pemindahan negatif, merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada mengganggu proses pembelajaran kemahiran baru. Contohnya, seorang yang mempunyai kemahiran gimnastik akan lebih mudah mempelajari kemahiran acara terjun. Contoh, mungkin Hafizah boleh berikan contoh kemahiran gimnastik yang boleh mengganggu kemahiran acara terjun. Contoh yang boleh saya berikan, maksudnya waktu dia buat aktiviti terjunan tu kan? Dia mempunyai kaitan macam contoh kemahiran. Mungkin dari segi dia punya postur tubuh badan dia, kawalan tubuh badan dia. Kalau dia tak berdiri tegak ataupun dia dalam keadaan tak stabil, mungkin akan mengganggu dalam proses dalam aktiviti terjun dia tu. Okey, betul. Lebih kurang apa yang diterangkan oleh saudari Hafizah. Yang seterusnya adalah pemindahan sifar. Pemindahan sifar merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada tidak memberi sebarang kesan ke atas proses pembelajaran kemahiran baru. Contohnya, kemahiran bola sepak tidak mempengaruhi keupayaan untuk menjadi kemahiran golf. Kemahiran bola sepak semestinya menggunakan kemahiran bahagian anggota badan bawah, manakala golf menggunakan kemahiran anggota badan atas. So, dia tidak mengganggu sebarang proses pembelajaran. Dia ada kaitan. Ada kaitan. Kalau positif ni, dia membantu kemahiran baru, membantu kemahiran lama. Kalau negatif, kemahiran baru mengganggu proses kemahiran lama. Kalau sifar, tak ada gangguan, tak ada perubahan. Itu dia panggil negatif, dia mengganggu. Saja daripada saya. Baiklah, maka daripada terakhir daripada Nurul Madiani tadi, nampak terlalu banyak informasi yang kita perolehi pada hari ini. So, jadi fahamlah kita di mana lakuan motor itu meliputi lengkuk. Lengkuk itu amatlah penting dalam lakuan motor, di mana lengkuk prestasi ini menunjukkan bahawa prestasi seseorang itu sama ada beruntung atau sebagainya. So, jadi boleh saya buka kepada pertanyaan ataupun boleh question and answer lah orang kata dalam bahasa Inggeris. Jika wakil daripada PJ2 mungkin ada suatu persoalan yang hendak dipertanyakan kepada kami, mungkin ataupun belum memahami sedikit, mungkin ada setengah tajuk ataupun mahu menambah pun Maaf tu taklah, saya nak tanya soalan kepada Abang Asfar kita. sila boleh.
masa dia bagi ketegapan tangan. Dia berkaitan dengan manager lah. So nak tanya dia, gerah mana yang merujuk kepada ketegapan tangan tu? Oh, maknanya lengkuk pembelajaran. Yes. Dari segi lengkuk Yang mana pembelajaran. boleh kita rujuk? Gerah mana? Bentuk mana yang sesuai dengan Antara tempat empat tangan tu untuk pukulan di dalam dia. Dia berikan masa sedikit untuk respon untuk menilai mana satu gerak yang sesuai. Okay, berdasarkan penilaian dibuat oleh saya, sebenarnya saya rasa lengkuk cembung. Lengkuk cembung. Lengkuk cembung. Kerana ketegapan tangan ni dia sebenarnya boleh diasas secara mendadak sebenarnya. Dia akan Maknanya kemudian dia bukan macam linear. Kalau linear ni macam kita buat terus naik secara mendadak. Tapi kalau macam cembung ni dia naik juga. Cuma dia naik dia naik secara berperingkat. Kemudian dia akan sampai ke tahap yang optimal lah. Bila contohnya tengok atas atlet sukan tu lah, dia sama ada dia besarkan body bahagian tangan ke, otot-otot apa semua kan. Lepas tu dia asas teknik dia tu ke. Kemudian bila dah sampai ke tahap maksimal tu, kita boleh nampak lah dia dah mahir dalam kamera tu. Mahir dalam kamera. yang mendata atas yang mana? Dia dah sampai tahap optimal. Okay. Itu saja untuk pertanyaan saudara Kimi. Adakah jelas saudara Jelas. ini? Baiklah. Optimal tu kita panggil play child. Boleh In tahu. English. Ya, juga masih. Alright. Jadi melalui hasil penerangan naskah tadi, jikanya macam dia kata mengenai badminton tu dia akan kata cembung lah. Apa lengkuk cembung kan? Dia akan naik flat sebab kita dah belajar, kita akan naik. Sebab kita akan flat di situ kan. Sebab kita dah menurun, kita akan main. Okey, seterusnya adakah soalan lagi yang nak diajukan daripada PJ tu? Baiklah. Disebabkan masa mencuri kita, jadi kita tak dapat berbincang lama pada hari ini. So, saya sebagai pengurusi majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang kita dan juga wakil daripada PJ2 kerana telah bersama-sama dalam perbincangan kita pada kali ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah silap tutur kata. Akhir sekali saya akhiri dengan majlis Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.